Ketiadaan Benjamin Mora dalam dua perlawanan JT ketika menang ke atas Penang FC dan Melaka United mencetus pelbagai reaksi juga spekulasi mengenai kedudukan pengendali berusia 43 tahun itu. Sepanjang ketiadaan Mora, penolong jurulatih Muhammad Hamzani Omar mengendalikan pasukan yang menyaksikan JT tewaskan Penang FC 1-0 dan Melaka United 2-1. Selain kabar angin mengenai kedudukan Mora, juga timbul dakwaan Mora kini sebenarnya berada di Jepun untuk mengintai aksi kelab Urawa Reds yang ke berdepan JT dalam saingan Liga Juara-Juara AFC ACL 19 Ogos ini. Selaku jurulatih JT, Mora membawa kelab itu muncul juara Liga Super untuk beberapa musim selain muncul juara Piala Malaysia pada 2019. Selain itu, Mora turut memahat kejayaan selaku jurulatih apabila membimbing JT layak ke pusingan 16 terakhir ACL selepas tewaskan kelab Korea Selatan Ulsan Hyundai. Okey, status mengenai Benjamin Mora ni bukan saja mengganggu penyokong-penyokong JDT tetapi juga semua pasukan yang bersaing dalam saingan Liga Malaysia ini. Kita bawakan bersama kita adalah Zul Mizan Azam untuk berkongsi lebih lanjut tentang perkembangan terbaru ini. Okey Zul, saya harap Zul dapat dengar dengan clear sebab kita nak tahu apakah sebenarnya Benjamin Mora ni dengan JDT memang dah tak sehaluan ataupun JDT mempunyai perancangan untuk mungkin memberi peranan yang lain kepada Mora. Okey, so dengar saya tak? Dengar clear. Okey. First kali saya nak cakap saya lebih menumpukan misteri kehilangan Benjamin Mora dalam tempoh mungkin saya boleh katakan seminggu membabitkan dua perlawanan sebelum saya katakan terlebih mengatakan lebih lanjut berkenaan sama ada beliau masih bersama pasukan ataupun sebaliknya. Di mana misteri kehilangan Benjamin Mora kalau ikut kronologi adalah bermula ketika aksi bertemu Penang FC tempoh hari. Ketika itu mungkin saya boleh kongsikan saya berada di Stadium Bandaraya ketika itu yang mana saya berasa agak pelik situasi yang saya rasa jarang-jarang berlaku apabila Jorge Alvarez jurulatih kecergasan mengambil alih tugas pasukan ketika itu. Dan selepas tamat perlawanan, saya cuba mendapatkan reaksi komen daripada Jorge Alvarez tetapi beliau cepat mahu mematikan pertanyaan media ataupun pemberita ketika itu berkenaan kedudukan Alvarez dan selepas itu saya cuba mendapatkan reaksi daripada pemain-pemain tetapi pada ketika itu pemain juga enggan ditemu bual jadi perasaan pelik itu datang dan seterusnya saya terus melakukan siasatan dan akhirnya selepas aksi bertemu Melaka saya ada indikasi yang mengatakan Mora saya difahamkan tidak lagi bersama pasukan. Tidak dinyatakan apa sebab dan juga punca berkenaan dengan perkara itu tetapi saya dijelaskan adalah disebabkan personal matter, hal-hal tertentu yang mengaitkan Mora tidak bersama pasukan. Tetapi dalam masa yang sama, kita dilaporkan juga Mora pergi ke Jepun untuk menyaksikan perlawanan menentang Urawa Reds, menentang Paris Saint-Germain, PSG dalam satu aksi persahabatan di sana. Tetapi saya kira situasi itu mungkin bukan yang sebenarnya. Sebaliknya berkenaan dengan beliau tidak lagi bersama pasukan adalah lebih jelas yang saya dapat info berkaitan dengan perkara itu. Jadi keseluruhannya mengenai perancangan ataupun apakah yang berlaku berkenaan dengan perkara itu saya tidak pasti tetapi apa yang saya terima, maklumat saya terima, beliau tidak lagi bersama pasukan ketika ini pada ketika dalam proses untuk penamatan kontrak tetapi situasi mungkin boleh berubah jika tidak menemui pengganti yang sesuai dalam masa terdekat. Okey, bercakap tentang pengganti tadi Zul, difahamkan juga ada satu lagi kabar angin yang sedang bertiup sekarang ini. Ada seorang jurulatih daripada Amerika Selatan sudah pun tiba atau mungkin akan tiba di Johor Bahru. Ya, betul. Saya juga menerima maklumat yang sama. Dan saya tak rasa terkejut kerana kita tahu filosofi ataupun DNA
JDT ini lebih gemar dengan Amerika Selatan dan kita difahamkan dari Argentina. Seorang jurulatih dari Argentina sudah tiba di Johor Bahru, tetapi kita tidak pasti apakah itu betul-betul hadir untuk menggantikan Mora ataupun mungkin jawatan-jawatan lain. Tetapi berdasarkan situasi semasa nampaknya menjurus kepada situasi untuk menggantikan tempat Mora yang kita difahamkan tidak kekal atas sebab tertentu. Kita menjagakan perkara ini akan diumumkan dalam masa dekat di mana semua peminat terutamanya penyokong setia JDT sudah membuat pelbagai andaian berhubung perkara ini. Jadi saya rasa adalah lebih baik untuk menjelaskan pihak JDT menjelaskan keadaan sebenar untuk memastikan tidak lagi lah menimbulkan pelbagai persoalan kerana ketika ini kita tahu pasukan JDT kesuntukan masa untuk mempersiapkan pasukan dalam misi penting mereka iaitu Liga Juara-Juara Asia, peringkat kalah mati, mewakili negara di pentas tertinggi itu adalah amat penting bagi mereka. Mereka telah melakukan persediaan yang cukup baik dengan pengambilan pemain yang baik, pengambilan persiapan yang mantap. Betul. Jadi dengan perkabaran ini mungkin sedikit sebanyak merisaukan peminat mereka ketika ini. So, betul, saya setuju. Zul, mungkin boleh skop isu ni bagi nama Zul? Maaf, saya tak dengar. Nama Zul, nama jurulatih itu Zul. Okey, nama jurulatih saya belum terima lagi. Yang pastinya ramai yang tanya saya kan, mana saya dapat tahu benda ni. Yang pasti bukan daripada pemain ataupun bukan daripada barisan kejuratian. Saya pun yalah, mungkin saya berada di Stadium Bandaraya ketika itu dan ketika itu masih lagi fresh berlaku dengan insiden itu dan dari situlah saya menerima maklumat daripada orang sekeliling. Tetapi mengenai calon dari Argentina itu ketika ini saya belum dapat lagi identiti jurulatih terbabit. Okey, kan Zul nak cakap tadi ada apa tu ejen atau perkenalan daripada Argentina yang bagi tahu, tapi tak apa Zul. Kita beralih kepada satu lagi isu mengenai keputusan yang baru diumumkan oleh MFL mengenai isu babitkan pengadil yang sepak pemain itu. So ia dianggap tindakan refleks daripada pengadil. So semuanya dianggap selesai Zul. Boleh komen sedikit? Okey, itulah mungkin ada yang tidak berpuas hati dengan keputusan ataupun pendirian FM berhubung perkara ini. Tetapi apa yang dijelaskan oleh Setiausaha Agung FM, Saifuddin Abu Bakar berkata, dilaporkan yang mana ini adalah tindakan spontan daripada Suhaizi Sukri apabila beliau dipijak dan tindakan itu hanya spontan, tidak ada orang kata apa kontak kepada pertahanan itu. Malah Suhaizi juga tidak mengenakan kad kuning kedua yang boleh diterima oleh Fazli Mazlan sepatutnya kerana telah melakukan perkara yang tak sepatutnya berlaku, perkara yang tak sepatutnya dilakukan ke atas pengadil. Tetapi Suhaizi tidak mengeluarkan kad kuning tapi sebaliknya melakukan tindak balas yang beliau akui sebenarnya. Saya mendapat tahu yang beliau sendiri akui adalah kesilapan beliau, memohon maaf dengan apa yang berlaku tindakan itu, tetapi dalam masa sama FM tetap mengenakan hukuman keras ataupun tetap mengenakan orang kata amaran keras jika perkara ini berulang. Suhaizi mungkin boleh dikenakan hukuman yang lebih berat. Sebenarnya kalau kita kenal Suhaizi Sukri ni, beliau merupakan seorang individu yang cukup baik. Tidak mempunyai sebarang masalah disiplin, tidak mempunyai sebarang masalah kontroversi. Membabitkan perlawanan yang diadilinya sebelum ini. Beliau merupakan pengadil FIFA sejak 2011. Jadi apa yang berlaku sebenarnya mengejutkan jawatan kuasa pengadil. Jadi mungkin atas dasar itu beliau diberi pertimbangan untuk sekadar diberi amaran. Mungkin perkara ini tidak mengundang puas hati peminat, tetapi saya rasa sesuatu yang mungkin yang boleh baik kerana pemain itu tidak dikenakan kad kuning dan juga pengadil ini tidak dikenakan hukuman. Okey, baik Zul, terima kasih. Saya harap semua penonton dan juga peminat bola sepak Liga Malaysia puas hati dengan penjelasan Zul. Panjang lebar Zul dah explain. So sekarang ni all good lah Zul. Terima kasih Zul. Alright.